Tindakan menarik balik rayuan berhubung isu kalimah Allah selari keputusan Majlis Raja-Raja Melayu juga kerjasama diperkasa di peringkat antarabangsa tangani kes penipuan dalam talian. Langsung dari Dewan Rakyat bersama Syazwani Samsu. Silakan. Ya Syah, isu penggunaan kalimah Allah. Perdana Menteri menegaskan ia tidak perlu dipolitikkan kerana tindakan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi adalah selari serta tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Memang dirujuk kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang Pertuan Agong memberi pandangan supaya keputusan, semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Ada mufti yang juga kata membolehkan. Ada ulama kata membolehkan. Tapi itu pandangan-pandangan peribadi. Pandangan yang diterima pakai, yang diterima oleh kerajaan hari ini dan sebelum ini pun, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan syarat ketat dikenakan terhadap syarikat telekomunikasi yang terlibat duit di bawah pendekatan model duit rangkaian 5G yang bakal dilaksana. Tindakan bagi memastikan perkhidmatan 4G adalah menyeluruh dan berkualiti. Jelas Perdana Menteri, peralihan kepada model tersebut hanya bermula selepas pelaksanaan rangkaian digital nasional berhad mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Supaya menjamin keselamatan bukan saja dari sudut kemudahan kepada semua rakyat, konektivitinya. Keduanya soal cyber security melalui National Cyber Security Agency yang akan memantau bersama. Implikasi kerajaan kepada kerajaan dikurangkan besar kerana penglibatan telco. Dan syarat yang kedua yang ketat ialah harga kepada pengguna mestilah di paras yang rendah seperti mana kita pastikan ditetapkan di bawah peraturan DNB. Keengganan syarikat mematuhi syarat tersebut boleh menyebabkan kontrak terbatal. Dalam pada itu, Dewan hari ini turut dimaklumkan lebih 30,000 aduan penipuan kewangan dalam talian diterima Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Kira-kira 11,000 daripadanya merupakan panggilan mangsa skem dengan jumlah kerugian RM104.8 juta. Mengambil kira peribahkan kes seumpamanya ke seluruh dunia. Perdana Menteri memaklumkan beberapa langkah kerjasama dengan negara lain giat dilaksana untuk mencari kaedah berkesan menanganinya. Ini terutama dalam aspek perancangan dan penilaian berkaitan pengukuhan operasi NSRC termasuk pemanjangan operasi NSRC. Menambah waktu operasi dipersetujui, tetapi saya ingin maklum bahawa Bank negara telah pun memberi maklum kepada semua bank supaya operasi pemantauan ini 24 jam dan ada ke arah automation supaya pengadu boleh mengambil tindakan menghentikan pengeluaran dana dari bank serta-merta. Ini perkembangan yang baru dilakukan oleh Bank Negara. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerjasama dengan kementerian berkaitan bagi meneliti keperluan mewujudkan undang-undang anti-ulat tiket. Langkah berkenaan bagi mengekang aktiviti penjualan semula tiket konsert pada harga tidak munasabah daripada terus berleluasa. Memang pada waktu ini di Malaysia kita belum ada undang-undang yang bersifat anti ulat tiket dan oleh sebab itu kita akan teliti bersama dengan kementerian-kementerian yang lain yang mungkin menganjurkan aktiviti program yang ada aspek penjualan tiket sama ada secara online ataupun tidak
dan melihat apa peruntukan undang-undang yang perlu diwujudkan untuk mengelak masalah scalping ataupun ulat tiket ini daripada berulang di masa depan. Kita juga ambil maklum ada setengah negara lain, there are other jurisdictions yang akibat daripada insiden-insiden yang sama seperti di Amerika Syarikat, di Australia, hasil daripada konsert-konsert yang besar dan masalah scalping yang berlaku, maka mereka juga telah mewujudkan undang-undang di negara masing-masing. Kita akan teliti kesesuaian pengalaman mereka, sama ada langkah dan usaha itu berjaya ataupun tidak. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Terima kasih, Wani.